Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Kita sambung pembacaan bagi bab yang berkaitan dengan Tauhid Ar-Rububiyah ini. Kata penulis, umum mengetahui bahawa syaitan telah berjaya menyesatkan manusia dengan mengajak mereka menyembah selain Allah sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu bahawa Nabi Nuh merupakan Rasul yang pertama sekali yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila mana manusia yang dahulunya berada di atas akidah Tauhid menjadi orang yang mensyirikkan Allah. Ini berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah mengutuskan baginda untuk mengajak manusia kembali kepada Tauhid. Allah ceritakan kisah Nabi Nuh di dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang Allah sebutkan di dalamnya kisah Nabi Nuh daripada mula sehingga ke akhir. Surah apa ya Ihsan? Surah Nuh. Baik. Di sini Allah nyatakan tentang dakwah Nabi Nuh ini. Firman Allah Azza wa Jalla, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Allah utuskan Nabi Nuh kepada kaum baginda. Lalu apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Wahai kaumku, beribadatlah kepada Allah. Tiada bagi kamu ilah selainnya. Ini merupakan tugas utama para rasul. Mengajak kepada mentauhidkan Allah, iaitu mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah, dan juga melarang manusia daripada mensyirikkan Allah. Orang yang membaca kisah-kisah para anbiya ini, mereka faham dan sedar bahawa tauhid yang dipanggil dengan tauhid al-uluhiyah ini merupakan perjuangan para rasul. Inilah asas bagi agama Islam. Oleh itu amat rugi bagi manusia yang tidak memahami tauhid-tauhid ini. Tak tahu apakah itu tauhid ar-rububiyah dan tak tahu juga apakah itu tauhid al-uluhiyah. Bahkan kerugian yang besar bagi manusia yang memusuhi tauhid ini. Lihat, kalau kita menghayati kisah-kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang para rasul ini, kita akan dapati inilah perkara yang diperjuangkan oleh mereka. Menegaskan tentang rububiyah Allah untuk mengajak manusia kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian kata Nabi Nuh alaihi salam, sesungguhnya aku bimbang azab akan menimpa kamu pada hari yang besar, iaitu hari kiamat. Kita ajak manusia kepada tauhid kerana apa? Kerana kita bimbang mereka ini akan menjadi orang yang diazab di dalam neraka pada hari kiamat kelak. Azab yang dahsyat apabila manusia mensyirikkan Allah.
Apa yang dilakukan oleh kaum baginda, apa benda yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh ini sehingga mereka menjadi orang yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadat kepada orang-orang saleh dengan mengharapkan manfaat daripada orang-orang saleh tersebut. Ingat, sebagaimana yang disebutkan di dalam asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kesyirikan itu melalui apa? Melalui sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan di dalam memuji dan menyanjung orang-orang saleh. Sedarlah wahai golongan sufi tarikat, apa yang berlaku kepada golongan yang pertama sekali yang mensyirikkan Allah adalah berpunca daripada perbuatan ghulu, berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memuji orang-orang yang saleh ini tadi. Syaitan berjaya menyesatkan manusia melalui cara ini. Dia tahu manusia sukakan pada orang yang saleh, lalu dia ajak manusia ini bersikap ghulu kepada orang tersebut dengan menganggap bahawa orang-orang yang saleh ni walaupun telah pun mati, ianya boleh mendatangkan manfaat dan boleh menghilangkan mudarat daripada penyembah-penyembahnya. Bukankah ini merupakan i'tikad orang-orang sufi tarikat? Ya. Mereka pergi ke kuburan untuk apa? Untuk mereka berdoa kepada orang-orang soleh yang telah pun mati ini tadi, ataupun orang yang mereka gelarkan wali Allah ini tadi, mengharapkan bantuan, pertolongan. Maka dengan itu golongan ini telah pun terjebak kepada amalan-amalan syirik yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Penting bagi kita memahami tauhid ini supaya kita selamat daripada perbuatan-perbuatan syirik. Firman Allah Azza wa Jalla, Allah ceritakan tentang kaum Nabi Nuh ni, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah kamu tinggalkan ilah-ilah kamu. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Manusia mudah hilang pertimbangan dan ditipu oleh syaitan. Sebab apa hilang pertimbangan dan ditipu oleh syaitan? Kerana mereka jauh daripada petunjuk wahyu Allah. Ini punca utama sekali. Sebab utama manusia itu disesatkan oleh syaitan kerana mereka meninggalkan wahyu Allah. Allah dah beritahu dah bahawa dia menurunkan kitab, mendatangkan petunjuk melalui perutusan Rasul dan penurunan kitab untuk manusia mendapat pedoman agar tidak disesatkan oleh syaitan. Di saat Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Hawa diturunkan ke muka bumi ini lagi. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sewaktu Allah turunkan Adam dan juga Hawa ke muka bumi ini, Allah kata apa? Turunlah kamu kesemuanya. Adam, Hawa, Iblis diperintahkan turun ke muka bumi ini. Allah kata apa? Apabila datang pada kamu petunjuk, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada baginya ketakutan dan tidaklah mereka menjadi orang yang bersedih. Apa petunjuk Allah?
iaitu perutusan Rasul dan penurunan kitabnya. Allah datangkan petunjuk. Oleh itu siapa yang tidak mempedulikan petunjuk ini, maka mereka akan ditipu oleh syaitan. Oleh itu wahai umat Islam, nakkan hidayat, nak melalui jalan yang lurus, kita kena ambil berat pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis. Bukan dengan cara ikut-ikutan tanpa kita belajar Al-Quran dan hadis. Ramai manusia, mereka nak beramal di dalam agama, bahkan hendak memperjuangkan Islam kata mereka. Akan tetapi mereka tak ambil berat pun tentang pembelajaran Al-Quran dan hadis. Ini kesalahan yang besar yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang faham nilai petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tak mungkin kita boleh berada di atas jalan yang betul. Tak mungkin kita boleh mengajak manusia, berdakwah, mengajak mereka kepada kebenaran, sedangkan kita sendiri tak belajar Al-Quran dan hadis. Sebab itu kita kena apa? Kita kena faham betapa pentingnya kita mempelajari kedua-dua sumber agama ini tadi. Kemudian kata beliau, mana mungkin sesuatu yang dicipta oleh yang lain dan tunduk kepada kuasa yang lain berkuasa mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Bila mana kaum Nabi Nuh menyembah patung-patung yang mereka buat, sempena mengingati orang-orang saleh tersebut, adakah patung-patung ini boleh mendatangkan manfaat? Sudah tentu tidak. Patung, apa ada pada patung? Patung pun manusia yang merekanya. Dia pahat bentuk jadi rupa at, rupa suak, yarus, bukan rupa at, rupa wat, maaf. Rupa wat, rupa suak, rupa yaus. Manusia yang pahatkan patung-patung ini tadi. Adakah patung-patung ini boleh mendatangkan manfaat? Bahkan adakah orang-orang yang saleh yang telah pun mati ini boleh mendatangkan manfaat? Sudah tentu tidak. Dah mati, apa lagi yang boleh mereka lakukan? Waktu hidup pun mereka tidak mempunyai kuasa, apatah lagi setelah mereka meninggal dunia. Kalau manusia berfikir dengan akal yang waras, mereka tak akan pergi kepada orang-orang yang saleh yang telah pun mati, tak pergi ke kubur mereka untuk mengharapkan sesuatu. Mencukupi bagi kita Allah Azza wa Jalla. Tak cukupkah Allah sebagai pembantu kita, tempat kita berharap, memohon sesuatu? Tak cukup. Sudah tentu mencukupi bagi kita Allah Azza wa Jalla. Habis kenapa pergi ke kuburan? Kenapa menyeru nama-nama wali-wali Allah untuk mendapatkan sesuatu? Nanti kita akan belajar sebenarnya apa yang mereka dakwa, bahawa wali-wali tersebut merupakan perantaraan di antara mereka dengan Allah untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada Allah. Perbuatan ini merupakan kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin jahiliyah yang terdahulu. Kerana mereka tak faham tauhid lah, maka mereka menganggap ianya merupakan amalan yang baik, tanda menghormati dan memuliakan orang-orang saleh dan wali-wali Allah. Sedangkan itu merupakan kesyirikan yang telah pun menimpa orang-orang musyrikin jahiliyah yang terdahulu. Yang berkuasa mencipta sesuatu lagi maha perkasa sahaja yang layak disembah dan dilakukan ibadat kepadanya.
Oleh itu Allah menurunkan ayat-ayat yang mengingatkan hamba-hambanya tentang rububiyahnya sebagai hujah ke atas mereka, bahawa tiada yang berhak disembah dan dilakukan ibadat melainkan dirinya. Allah ceritakan tentang rububiyah, nak ingatkan manusia lah, bahawa yang berkuasa hanyalah Dia, yang boleh menghidup mematikan hanyalah Dia, yang boleh memberi rezeki hanyalah Dia, yang boleh mendatangkan manfaat hanyalah Dia, yang boleh menghilangkan mudarat hanyalah Dia. Baca Al-Quran, berapa banyak yang Allah tegaskan tentang permasalahan ini. Ini sebagai hujah kepada manusia, bahawa tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Manusia yang betul-betul membaca Al-Quran dan menghayatinya, mereka akan sedar bahawa Allah merupakan satu-satunya yang berhak disembah. Tapi mereka berpaling, mengikut hawa nafsu yang condong kepada amalan-amalan yang syirik ini, maka mereka tetap kekal di dalam kesyirikan. Cuba tanya kepada penganut agama-agama yang lain, yang menyembah patung berhala ke, yang menyembah matahari dan bintang ke, yang menyembah haiwan ke, ataupun perkara-perkara yang lain. Adakah mereka merasakan bahawa perkara-perkara tersebut memang boleh mendatangkan manfaat ataupun menghindarkan mudarat? Tanya lubuk hati mereka. Mulut memang boleh cakap, oh memanglah, patung dewa ni boleh membantu aku begitu begini, boleh cakap. Akan tetapi hakikatnya hati mereka tidak mengakui perkara tersebut. Oleh itu akal ni mudah dirosakkan oleh hawa nafsu, mudah ditundukkan oleh hawa nafsu tanpa ada petunjuk daripada Al-Quran dan hadis. Dah datang petunjuk, tetap mereka menolak kebenaran, itu menandakan hawa nafsu ini telah pun menguasai diri mereka. Firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Allah kata apa? Wahai sekalian manusia, dibuatkan perumpamaan, maka hendaklah kamu mendengarnya. Allah nak datangkan bukti bahawa selainnya tidak layak disembah. Kerana apa? Selain daripada Allah tidak boleh mencipta apa-apa, walaupun sekecil-kecil benda. Allah kata apa? Innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban wala ijtama'u lah. Allah beritahu, sesungguhnya perkara yang kamu sembah selain daripada Allah, kamu seru minta berdoa kepadanya, tidak sekali-kali boleh mencipta lalat, seekor lalat, walaupun mereka berpakat untuk melakukannya. Boleh manusia cipta lalat? Lalat haiwan yang kecil sahaja. Boleh manusia cipta lalat? Tu saya percayalah cerita filem tu. Ada manusia yang manusia robot, dalam badan dia penuh dengan wayar, boleh bergerak, melompat, berlari macam manusia. Itu cerita filem je. Orang barat biasalah suka berhayal. Kononnya mereka lah hebat, boleh cipta robot yang boleh bergerak, bercakap seperti manusia. Itu hanyalah apa? Itu hanyalah hayalan orang-orang barat. Mereka berbangga, oh mereka berjaya mencipta robot yang boleh bercakap, berinteraksi dengan manusia. Kita tanya, dia boleh jawab, dia boleh tanya kita. Jadi umat Islam terpedaya dengan orang-orang kufar ni tadi.
Oh, merasakan, tengok bagaimana orang-orang barat ini boleh mencipta robot yang hebat ini. Dia tak pandang pun pada penciptaan Allah, langit dan bumi, hatta pada dirinya sendiri. Berapa banyak keajaiban, kehebatan yang ada pada ciptaan Allah ni tak peduli kan. Duk sibuk pada teknologi barat sahaja. Mereka memandang tinggi kepada barat kerana ini. Oleh itu kita kena belajar apa yang dicapai oleh orang-orang barat ni tadi. Kena tahu teknologi-teknologi yang baru yang telah pun mereka cipta. Kita juga nak lahirkan pakar-pakar yang boleh melakukan perkara yang sebegini, yang boleh membuat teknologi yang hebat. Agama tak payah pedulikan. Agama letak belakang saja. Nak belajar, tak belajar pun tak kisah. Ini hal keadaan manusia pada hari ini. Kalaulah mereka memerhatikan kejadian alam ini, hatta pada kejadian mereka sendiri, mereka akan merasai kebesaran Allah. Setelah daripada itu mereka akan ambil berat tentang agama Allah dan tanggungjawab mereka kepada Allah. Allah kata dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri, kenapakah tidak kamu memerhatikannya? Tengok pada kejadian tubuh kita pun. Mereka boleh kaji uniknya fungsi mata, telinga, jantung, dan juga anggota-anggota yang lain, urat saraf. Semua mereka kaji. Tapi sayangnya umat Islam, bila barat mengkaji perkara-perkara ini, kehebatan ciptaan Allah yang ada pada tubuh manusia ni, orang Islam menyanjung ciptaan Allah ataupun menyanjung ilmu barat? Mereka menyanjung ilmu yang dicapai oleh barat itu tadi. Sebab itu mereka memandang tinggi kepada Allah. Mereka tak menyanjung pencipta manusia ini, Allah Azza wa Jalla. Kalau betul mereka merasai kehebatan ciptaan Allah ini, maka mereka akan menjadi orang yang agungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Lalu mereka ambil berat tentang perintah Allah, agama Allah. Ini tidak teknologi yang, ilmu sains yang mereka ambil daripada barat ini hanya menjadikan mereka menyanjung barat. Wal'iyazubillah. Oleh itu kita umat Islam perlu sedar bahawa meninggalkan petunjuk Al-Quran dan hadis ini, ianya merupakan kunci kesesatan. Allah beritahu di dalam ayat ini, perkara yang kamu seru selain pada Allah, tak kiralah patung berhala ke, ataupun bulan bintang, ataupun orang saleh, mereka itu tak boleh mencipta walaupun seekor lalat. Sekalipun mereka bekerjasama, bertolong bantu. Kita cabar saintis barat ni, buat seekor lalat yang menyerupai lalat yang Allah cipta. Boleh ataupun tak boleh? Tak boleh. Sampai kiamat, sampai mati pun mereka tak boleh buat. Menunjukkan manusia lemah saja. Oh, manusia boleh cipta kapal terbang, roket, dan sebagainya. Bukankah itu kehebatan? Manusia bukan mencipta. Mereka ambil ciptaan Allah, kemudian mereka olah, ubah suai jadi satu alat. Itu saja. Kereta, kapal terbang dibuat pada apa? Enjinnya dengan badannya dibuat pada apa? Dibuat pada besi, aluminium, dan juga logam-logam yang lain. Logam-logam ni siapa yang cipta?
Ha? Tak kira besi ke, aluminium ke, ataupun perkara-perkara yang lain. Siapa yang cipta? Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya ambil, diproses, kemudian dia buat bentuk kapal terbang, buat bentuk kereta. Itu je yang manusia mampu lakukan. Manusia boleh mencipta logam ni? Tak boleh. Manusia boleh mencipta minyak? Ha? Nak cipta minyak gas contohnya, ataupun minyak petrol, boleh? Ha? Bukan mereka yang mengeluarkan minyak daripada perut bumi ini. Allah yang menjadikan minyak ini. Lalu manusia manfaatkan, olah untuk kegunaan kehidupan mereka. Itu saja. Yang mencipta hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi orang Islam mereka tak pandang kepada perkara ini. Mereka hanya memandang tentang kehebatan Barat, kononnya telah mencipta bermacam-macam teknologi yang baru. Tanda kelemahan manusia, mereka tak boleh mencipta apa-apa. Wa in yaslubhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuna min da'ufat talib wal matlub. Sekarang Allah nak tunjukkan bagaimana kelemahan manusia. Allah beritahu apa? Dan sekiranya lalat tersebut merampas apa-apa yang ada daripada mereka. Lalat hingga kat makanan, dia ambil sikit cuit. Kita pun halau dia pun lari terbang. Boleh dapatkan semula apa yang dia ambil oleh lalat ni tadi? Tak boleh dah. Tak boleh dah selamatkan makanan ni tadi. Kemudian Allah kata apa? Tidaklah sembahan-sembahan tersebut dapat menyelamatkannya. Kedua-duanya itu yang menyembah dan yang disembah adalah lemah. Kedua-duanya adalah lemah. Sama ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah ataupun diri mereka tidak memiliki apa-apa kekuasaan. Ini adalah realiti yang tidak boleh diingkari oleh manusia. Jangan dok percayalah cerita Tamil ke, ataupun cerita Hindustan ke, yang menunjukkan bila mereka pergi ke kuil, masuk je ke kuil, tiba-tiba kuil bergegar bunyi tong tang tong tang tong tang. Kemudian si lelaki Hindu ni ataupun wanita Hindu ni berdoa minta dengan dewa-dewa mereka, lalu tercapai apa yang mereka inginkan. Itu filem je. Filem bertujuan untuk merosakkan pemikiran manusia. Kononnya agama mereka adalah agama yang betul. Realitinya patung-patung dan dewa-dewa tersebut tidak memiliki apa-apa kekuasaan. Ayat di atas menjelaskan kepada manusia keseluruhannya bahawa apa yang mereka sembah selain Allah, sama ada patung berhala, matahari, bulan, orang-orang soleh dan sebagainya, tidak mampu mencipta walaupun sekecil-kecil makhluk, iaitu seekor lalat. Apatah lagi perkara yang lebih besar daripada itu. Boleh cipta bukit, tarah bukit bolehlah. Bawa jentolak ke, excavator pergi tarah bukit, habis merosakkan kehidupan di atas muka bumi ini. Mereka boleh cipta bukit, boleh cipta bulan, matahari? Tak boleh. Kalaulah begitu keadaannya, kenapakah mereka tidak menyembah pencipta alam ini? Dah kamu tahu kamu lemah. Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu lemah. Kenapa kamu tidak menyembah Allah sahaja yang berkuasa, yang maha perkasa lagi maha berkuasa, iaitu Allah Azza wa Jalla? Bukankah sesuatu yang dicipta oleh sesuatu yang lain menunjukkan ia merupakan makhluk yang lemah? Kita sendiri dicipta oleh kuasa yang lain. Bulan, bintang juga dicipta oleh kuasa yang lain.
Wali-wali Allah, orang soleh itu juga merupakan ciptaan sesuatu yang lain. Ini menunjukkan apa? Mereka adalah lemah. Yang berkuasa itu adalah pencipta. Yang kuat itu adalah pencipta, iaitu Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah beritahu, semua perkara yang kamu sembah selain Allah ini tak memiliki, tak boleh mencipta apa-apa pun, walaupun seekor lalat yang kecil. Jika begitu keadaannya, kenapakah kamu wahai manusia menyembah selain Allah? Daripada keterangan di atas dan sebelumnya, dapat dipahami bahawa penegasan tentang rububiyah Allah yang tiada sekutu baginya merupakan intipati Al-Quran untuk mengajak manusia kepada pengibadatan yang betul, iaitu tidak menyembah selain Allah. Kenapa penegasan tentang rububiyah Allah nyatakan di dalam Al-Quran? Untuk mengingatkan manusia mereka tidak boleh menyembah melainkan Allah. Ini yang dipanggil dengan Tauhid Al-Uluhiyah. Tauhid Rububiyah ianya akan membawa kita kepada mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya. Sebab itu Allah tegaskan Tauhid Rububiyah di dalam Al-Quran. Ianya merupakan asas akidah yang penting untuk kita menyedari bahawa amalan menyeru kepada selain Allah untuk mengharapkan sesuatu, sama ada manfaat atau menghindarkan mudarat, merupakan pengharapan kepada yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Tapi orang sufi tarikat tetap menganggap bahawa wali-wali itu berkuasa, wali-wali itu hidup, wali-wali itu boleh memberi manfaat dan membantu mereka. Ini berpunca daripada kejahilan mereka tentang ayat-ayat Allah. Mereka tak baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, lalu mereka mengikuti seruan-seruan yang kufur dan syirik seperti ini. Amalan tersebut bertentangan dengan akal yang waras, kerana yang sepatutnya ditujukan pengharapan dan diharapkan bantuan hanyalah Allah yang merupakan Rabb bagi sekalian alam. Pelik manusia ni. Allah suruh minta dengan dia apa yang mereka inginkan. Allah suruh bergantung kepada dia, mengharap kepada dia. Tapi tetap mereka lakukan perkara ini kepada selain Allah. Oleh itu, bila kita mempelajari Al-Quran, insya-Allah dengan taufik daripada Allah, kita tidak akan terjebak kepada kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak faham tauhid ini tadi. Alangkah peliknya apabila manusia menyeru nama orang-orang yang soleh untuk mengharapkan sesuatu dan tidak menyeru nama Allah, pencipta mereka yang maha agung lagi maha berkuasa. Sedangkan Allah menyuruh hamba-hambanya berdoa dan berharap hanya kepadanya. Lebih buruk lagi, orang-orang soleh tersebut merupakan mayat yang terbujur kaku dan disemadikan di dalam liang lahat. Bukan mereka berdoa kepada orang hidup sahaja. Orang mati pun mereka berdoa, menyeru, memohon, mengharap kepada mayat-mayat tersebut. Adakah mayat yang tidak bernyawa seperti ini dapat membantu manusia yang hidup? Akal yang waras pasti akan mengatakan tidak mungkin mayat-mayat ini boleh membantu. Namun begitulah, bila manusia ini jauh daripada petunjuk Al-Quran dan hadis, tak mentadabbur ayat Al-Quran, tetap mereka mengatakan bahawa wali-wali tersebut boleh mendatangkan manfaat, memberi bantuan, menyampaikan hajat manusia. Jadi kita sambung insya-Allah pada pagi esok bagi pasal yang keempat. Subhanakallah.